Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mari kita lihat seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dibolehkan seorang bidan atau doktor untuk menjamak takhirkan sembahyangnya. Bukan jamak takdim, jamak takhirkan sembahyangnya jika terpaksa menunggu seseorang yang akan melahirkan anak kerana dibimbangi akan menyebabkan ibu atau bayi meninggal jika ditinggalkan. Nah, ini dibolehkan untuk bidan yang terlibat dalam kelahiran baby ya ataupun doktor. Tapi di sini zahirnya itu untuk hal melahirkan anak sahaja. Sebahagian ulama membolehkan doktor yang bedah itu yang memerlukan belasan jam. Sebahagian kata tidak. Macam mana tak boleh juga jamak doktor tadi itu walaupun melakukan pembedahan. Macam mana dia tidak berdosa lah kalau tidak mengerjakannya solat dalam waktunya. Uh, dia kena qada sahaja. Tapi tak berdosa. Tapi sebahagian pendapat lain melihat ini juga illah. Illahnya apa tu? Itu untuk menyelamatkan nyawa ibunya itu ataupun bayinya itu, sama juga menyelamatkan orang yang sakit yang dibedah itu. Jadi sebahagian mengkiaskan begitu boleh. Boleh maksudnya doktor untuk jamak takhir gitu. Pasal ke-45 syarat sembahyang qasar. Tadi jamak. Kenapa qasar tu dikemudiankan? Sebab solat jamak qasar ini hanya boleh ketika musafir. Solat jamak boleh musafir, boleh tidak. Itu bezanya ya. Baik. Faslun syurutul qasri sab'atun. Syarat-syarat sembahyang qasar ada 7 perkara. Sembahyang qasar tu apa dia? Sembahyang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Zuhur nanti, contoh zuhur 2 rakaat. Tunggu waktu asar nanti 2 rakaat. Gitu. Sebab kita bukan jamak, kita solat tu sahaja yang diqasarkan tanpa jamak. Ini qasar saja bukan jamak. Ayyakuna safaruhu marhalatain. Hendaklah jarak perjalanannya sampai atau kurang, paling kurangnya bukan kurang, paling kurang 2 marhalah. Ada syarahnya nanti kita lihat. Wa ayyakuna mubahan. Hendaklah perjalanan itu perjalanan yang diharuskan oleh syarak, bukan kerana maksiat. Cuma sedikit ingat, kita buat ingatan yang kecil ya. Untuk Indonesia, perkataan harus tu wajib. Gitu. Untuk kita di Malaysia haruslah seperti kita, harus buat, harus tak, gitu. Tapi untuk Indonesia harus tu wajib. Sebab itu kadang-kadang supaya kita lebih detail. Kalau buku di Indonesia yang ditulis oleh orang Indonesia, harus itu berbeza dengan harus Malaysia. Saya ada seorang kawan ya, ketika dia menulis, dia orang Malaysia, ketika menulis di Indonesia, dia belajar di Indonesia, dia guna perkataan harus. Maka jadi beza. Harus maksud dia tu nak buat boleh, tak buat tak apa, harus, jaiz. Tapi bahasa Indonesia harus tu maksudnya mesti, wajib. Gitu. Sedikit intibah. Manalah tahu mungkin kita ada anak murid dari Indonesia ataupun kita mengajar keluarga Indonesia ataupun asatidah Indonesia mengajar kita, diguna perkataan kamu harus sembahyang. Harus di situ wajib sembahyang, ya. Baik, bukan kerana maksiat. Wal ilmu bi jawazil qasri, mengetahui dibolehkan mengqasarkan solat. Wa niyatul qasri 'inda al-ihram, hendaklah berniat qasar ketika takbiratul ihram. Wa an takuna salatu rubaiyatan, hendaklah sembahyang yang hendak dilakukan qasar itu 4 rakaat. Wa dawamus safari ila tamamiha, berkekalan perjalanan itu sehingga dapat mengerjakan sembahyang yang sempurna. Wala ayaqtadiya bi mutimmin fi juz'in min salatih, hendaklah dia tidak bermakmumkan imam yang sembahyang sempurna, tamam, dalam mana-mana bahagian sembahyangnya. Baik, mari kita lihat. 2 marhalah yang disebut marhalatain. Marhalatun, 1 marhalah. Marhalatain, 2 marhalah. Macam kita sebut
syahadah, satu syahadah. Syahadatain, dua syahadah. Itu ya. Baik. Apa ukurannya? Perjalanan 2 hari. Pergi. Bukan balik. Pergi sahaja. 2 hari. Dengan hayawan ataupun binatang yang membawa tunggangan berat. Termasuk masa menurunkan dan mengangkat bebanan. Turun untuk sembahyang. Makan dan minum. Istirahat campur semua tu. 2 hari ambil perjalanan. Itu ya. Yang kedua, perjalanan 2 hari atau 2 malam atau sehari semalam jika menunggang unta. Sebab unta tu kuat sikit. Atau perjalanan selama 2 hari, 2 siang atau 2 malam atau sehari semalam dengan unta yang membawa barang dagangan yang berat. Sebab unta tu kuat. Ini mungkin payah kita nak faham. Sebab dia melibatkan hayawan. Kita tak nampak unta, keldai, kuda. Sebab sekarang kan naik kereta. Jadi ini sebagai ilmu kita, sebagai ilmu. Mungkin untuk kita di Malaysia, Indonesia dan seluruh yang kawasan-kawasan bana-bana ni tak nampak dah yang kata macam mana unta 2 hari. Kita naik kereta pergi Kelantan berapa jam? 8 jam saja. Ataupun kurang daripada tu lagi. Naik highway lagi laju. Tak sampai pun 1 hari. Separuh hari pun tak sampai. Jadi ini sebagai satu ilmu untuk kita tahu ya, walaupun kita tak praktikkan. Untuk ukuran moden, 2 marhalah itu khilaf ulama. Jadi untuk rumusan antara 85 kilometer ke 90 kilometer. Ataupun 56 mil ataupun batu. Itu ya, secara hitungannya satu marhalah sama dengan 24 mil Hashimi. Ini untuk hitungan yang dahulu ya, dalam kitab-kitab, atau 8 farsakh. Jadi 1 mil sama dengan 1000 depa al-ba'. Satu depa ni sama dengan 4 hasta. Ingat tak kita nak sukat 2 kolah tu, 1 hasta 4 jari kan? Ingat ni satu hasta lah ni, zira' dipanggil. 1 zira' sama dengan 46.656 cm. Jadi 1 depa 186.624 cm. Oleh itu 1 mil, 1 batu sama dengan 1 mil sama dengan 186,624 cm. Bersamaan dengan 1866.24 meter. Atau 1.866 kilometer. Jadi satu marhalah sama dengan 24 mil. Darablah 444 hak tadi kita ambil hak atas tu. 44,786.76 meter atau 44.790 kilometer. Itulah dia satu marhalah. Jadi 2 marhalah, campur 2 tu lah. Campur 2 tu jadi berapa? 89,580 meter lebih kurang 89 kilometer lebih. Ambillah. Kalau bundarkan jadi 90 kilometer. Ini dalam Mu'jam Lughah Al-Fuqaha. Al-Faqih Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Syekh Wahbah mengatakan 88.704 kilometer. Bolehlah yang kita sebut tadi antara 84, 85 sehingga 90. Saya pernah dengar ada seorang faqih di Indonesia, beliau katakan 84 pun tak apa. 84 sampai 90. Itu kira 2 marhalah. Lah mudah buka saja Waze kita pun tekan tempat yang kita nak tuju tu, dah dapat dah. Baik. Wa ayyakuna mubahan. Hukum perjalanan itu dia berbeza. Ada jadi wajib, contoh melaksanakan ibadah haji. Haji yang wajib ya, haji yang pertama. Umrah yang wajib, umrah yang pertama. Belajar ilmu yang wajib, membayar hutang. Itu perjalanan wajib tu. Kalau sunat, menziarahi makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun kita ziarah sanak saudara untuk silaturahim.
Mubah harus berniaga. Makruh menjual kain kafan untuk orang mati, itu makruh. Menjual alat muzik yang tidak diharamkan, sebab boleh lara. Haram isteri bersafar tanpa dengan izin suami, kena minta izin isteri ya. Keadaan orang yang berniat maksiat, dia berniat maksiat atau melakukan maksiat, dia beza. Dia niat dengan dia betul-betul lakukan. Ini dibahaskan dalam kitab fiqh, dalam kitab Misbahud Duja kita ada syarahnya. Asi bis safar dipanggil orang bermusafir dengan tujuan untuk maksiat. Niat daripada awal untuk melakukan maksiat, niat dia tu. Jika dia bertaubat, dibolehkan qasar, asalkan selepas dia bertaubat masih ada lagi jarak 2 marhalah. Itu. Asi bis safari fis safar. Beza lagi. Orang yang bermusafir dengan tujuan untuk maksiat ketika dalam musafir. Di tengah-tengah perjalanan, dia merubah niatnya untuk melakukan maksiat. Mula-mula tadi elok ya, berniaga contoh. Tiba-tiba nak lakukan maksiat. Setelah awalnya tidak berniat begitu. Jika bertaubat, dibolehkan qasar. Tak bertaubat, tak boleh. Sebab dianggap bermusafir dalam keadaan maksiat. Asi fis safar, orang yang melakukan maksiat ketika dalam perjalanan. Orang yang niat berniaga, tiba-tiba dia melakukan maksiat dalam perjalanannya. Dibolehkan qasar. Kenapa? Pada asalnya dia berniat berniaga. Baik. Orang yang bermusafir hendaklah tahu yang dia dibolehkan untuk solat secara qasar ketika musafir. Jika dia melihat orang lain sembahyang dengan cara qasar, lalu dia sama-sama ikut, walaupun tak tahu pun boleh lakukan itu, sembahyangnya tidak sah. Gitu ya. Dia kena tahulah. Kalau tak tahu, maka tak boleh dilakukan itu. Dia kena buat tamam 4 rakaat. Niat qasar ketika takbiratul ihram. Jika berniat qasar selepas takbiratul ihram, sembahyangnya tidak sah. Sembahyang 2 rakaat lahak tak sah. Macam mana? Sembahyang mula. Dia hendaklah mengerjakan sembahyang secara tamam 4 rakaat. Dah batal tadi. Baik. Mari kita lihat yang terakhir sebelum kita lihat ya. Pasal ke-46, syarat sah sembahyang Jumaat. Faslun syurutu sihhatil Jum'ati sittatun. Syarat-syarat sah sembahyang Jumaat ada 6 perkara. Antakuna kulluha fi waqti dhuhri. Hendaklah dikerjakan semuanya dalam waktu zuhur. Solat Jumaat tu 2 rakaat tu full dalam waktu zuhur. Wa an tuqama fi khuttatil balad. Hendaklah didirikan dalam perbatasan daerah. Wa an tusalla jama'atan. Hendaklah dilakukan secara berjamaah. Wa an yakunu 40 ahraran dhukuran balighin mustawtinin. Hendaklah jamaah seramai 40 orang yang merdeka, 1 lelaki, 2 baligh, 3 bertaraf mustautin, duduk tetap kat situ, orang asal ataupun orang duduk di situ. Orang menetap di situ. Wa alla tastabiqaha wa la tuqarinaha jumu'atun fi dhalikal balad. Hendaklah tidak ada sembahyang Jumaat lain yang mendahului Jumaat itu, atau tidak dilakukan serentak dengan satu daerah tersebut. Ada syarahnya nanti. Wa an yataqaddamaha khutbatan. Hendaklah ia didahului dengan 2 khutbah. Beza dengan solat raya. Solat hari raya, khutbah tu kemudian. Baik. Hendaklah dikerjakan semuanya dalam waktu zuhur. Termasuk khutbah Jumaat yang sebelumnya itu. Apabila waktu terlalu pendek dan tidak sempat untuk mendirikan sembahyang Jumaat dan khutbah, wajib mengerjakan sembahyang lahar. Tenang. Bilangan jemaah untuk mengesahkan sembahyang Jumaat. Mazhab Hanafi seorang pun cukup mengikut qaul as-sahih. Atau 3 orang menurut qaul yang lain selain daripada imam. 4 orang lah. Termasuk imam 2 orang. Itu mazhab Hanafi itu mudah. Mazhab Imam Malik 12 orang. Selain daripada imam 13. Mazhab kita Asy-Syafi'i 40 orang termasuk imam. Mazhab Imam Ahmad macam kita. 40 orang termasuk imam. Ada qaul qadim mazhab Imam Syafi'i 4 orang pun boleh, 12 orang pun boleh. Itu yang digunakan dalam waktu PKP kita ni. Apa beza mustautin dan muqim? Mustautin, orang yang tinggal tetap di tempat didirikan Jumaat. Mereka termasuk bilangan 40 orang ahli Jumaat. Memang kawasan itulah kampung dia, itulah taman dia.
Orang mukim ni pula orang yang bermusafir. Mukim ni mesti melibatkan musafir. Orang yang bermusafir yang tinggal di tempat yang didirikan Jumaat lebih daripada 4 hari 4 malam. Mereka tinggal di situ sementara waktu je. Walaupun dianggap mukim kerana mukim tu tetap di situ 4 hari 4 malam. Mereka wajib sembahyang Jumaat dan sah sembahyang Jumaatnya, tetapi tidak dihitung dalam jumlah 40 orang itu. Contoh begini. Orang ini asalnya Kelantan, asal Kelantan. Tapi duduk di PJ ni dah bertahun-tahun. Jadi dia dianggap mustautin di PJ ni. Katalah dia duduk di PJ ni dah 10 tahun dah. Dia dianggap mustautin. Maka dialah dikira dalam jumlah Jumaat itu. Malah kalau dia balik ke Kelantan, dia boleh qasar. Dia boleh jamak qasar. Di kampungnya tu, dalam perjalanan memang dah boleh. Di kampungnya tu, dia boleh jamak qasar. Boleh. Dan boleh qasar. Tapi syarat. Tidak boleh lebih daripada 4 hari 4 malam. Tidak termasuk waktu masuk dengan waktu keluar. Tengok tadi, walaupun asalnya orang Kelantan, asal dia orang Kelantan, duduk di KL ni lama dah, 10 tahun. Dah. Jadi dianya, ketika dia klik Kelantan, kalau dia berniat di situ 4 hari 4 malam, 4 hari 4 malam, maka dia dianggap orang yang bermukim, tak kira musafir dah. Jadi dia kalau solat Jumaat sah, walaupun dia dianggap orang asing sebab duduk lama dah KL, duduk di PJ. Jadi kalau dia sapa dia, dia niat dah, dia duduk di Kelantan seminggu. Seminggu kan lebih 4 hari 4 malam. Dia 4 hari 4 malam ni tak kira waktu masuk, hari keluar. Contohnya, dia sampai hari Isnin. Yang dikiranya Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Kalau dia balik hari Sabtu, 4 hari ni solid di Kelantan. Sah. Maksudnya, dia tak boleh lagi jamak qasar. Once dia masuk, tak boleh jamak qasar sebab dia dah berniat 4 hari 4 malam. Maaf ya, sebahagian kita keliru bab ni. Contohnya, contoh saya lah. Saya duduk di Semenanjung sekarang. Ketika Ustazah panggil saya untuk daurah di Kundasang contohnya. Ya. Berapa lama tu? Seminggu. Baik. Saya daripada KL, IA, boleh jamak, ya, jamak qasar, jamak qasar boleh. Sampai ke airport Sabah boleh lagi, sampai ke Kundasang boleh lagi. Tapi kalau sampai di tempat saya tuju, memang dah tetap seminggu kata Ustazah. Masuk saja saya kawasan Kundasang tu, tempat saya berkursus ataupun berdaurah, tak boleh saya jamak qasar walaupun jauh tu. Bukan dilihat jauhnya itu, dilihat berapa hari kita berkursus di situ. Kalau 4 hari 4 malam, selain waktu masuk dan keluar, tak boleh dah. Hari pertama tu tak boleh dah jamak qasar. Sebahagian kita, maaf, berfikiran begini, 3 hari pertama boleh jamak qasar walaupun kursus seminggu ataupun 2 minggu, 3 hari dululah. Pertama jamak qasar, hari keempat baru tak boleh. Tak, itu tidak benar. Itu tidak sahih ya. Yang sahihnya mengikut berapa hari kita dah ada kat situ. Hatta contoh saya pergi ke Mesir, jauh lagi Mesir tu. Saya berkursus di situ 2 minggu. Hari pertama masuk di kawasan tu, kawasan yang tempat saya tinggal tu, berkursus tu, dah tak boleh jamak qasar. Walaupun baru sampai daripada Malaysia. Sebab dah dianggap mukim. Itu beza mukim tu. Ya, mustautin, orang itu memang berniat duduk di situ. Memang tinggal di situ. Walaupun dia asal kampung lain. Macam saya kan, duduk di Semenanjung ni, alhamdulillah sudah agak lama dah ya. Kalau saya balik ke kampung saya di Kuching, katalah saya balik 3 hari, boleh tak saya jamak qasar? Boleh. Walaupun di rumah saya, walaupun kampung asal saya. Baik hadirin, kita rehat dahulu. InsyaAllah pukul 10.45 kita masuk lagi kembali insyaAllah ya. Terima kasih semua. Hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.